Nama saya Muzaffar Abdullah. Saya konsert pianis. Saya duduk di Paris semenjak tahun 80-an. Sampai sekarang. Dulu saya student, sekarang saya bekerja di sini. Muzaffar memulakan karier sebagai pemain piano profesional setelah mendapat beasiswa daripada kerajaan Perancis sekitar awal tahun 80-an. Saya diberi beasiswa scholarship dari kerajaan Perancis, French Government Scholarship, untuk 3 tahun. Lepas tu di-renewkan sebab results saya sangat baik. Bakatnya mula dikesan oleh seorang pemain piano antarabangsa dari Perancis yang telah meminta Muzaffar bermain piano dalam suatu majlis yang diadakan di salah sebuah pusat pengajian di Jalan Geni. So saya pun main lah. Agaknya dia impress ke tak tahulah apa. Tapi seminggu lepas tu, Embassy Perancis telefon saya sebut kami nak memberi beasiswa kepada Muzaffar Abdullah. Mengejut, saya tak pernah tanya. My parents pun terkejut, my music teacher pun terkejut, semua orang terkejut. Dia orang sebut ke ambassador, duta besar Perancis, budak ini kena dihantar ke Perancis secepat mungkin. So there was a scholarship and they gave it to me. Muzaffar merupakan anak kelahiran Petaling Jaya. Beliau merupakan anak sulung daripada 2 beradik. Di rumah inilah beliau tinggal bersama-sama dengan arwah ibu bapanya sejak dilahirkan. Piano ini merupakan instrumen yang menyaksikan perkembangan bakat Muzaffar sebagai seorang pemain piano yang berkaliber. Muzahir Abdullah ialah adik kepada Muzaffar. Secara pribadi, Muzahir sebenarnya adalah individu yang menyaksikan jatuh bangun abangnya dalam menekuni ilmu untuk bergelar pemain piano yang berjaya. Mula-mula tahun pertama dia susah sangat. Duduk kat hostel sana, hostel sini, macam melompat untuk mendapatkan pelajaran dari sana. Lepas tu entah macam mana, alhamdulillah dapat recognition dia dan beri dia scholarship. Lepas tu dia senang sikit lah untuk praktis piano dia semua dari segi muzik lah. Dan dia bekerja betul-betul teruk, saya boleh kata 12 jam, 13 jam untuk praktis untuk satu-satu, untuk mendapatkan apa yang dia nak sekarang ni lah. Jadi abang saya memang sana susah dari segi untuk mencapaikan tahap yang diorang macam you are second race, so to speak. So untuk mencapaikan tahap diorang tu, dia kena bekerja 2 kali ganda untuk mendapatkan ke tahap sama status ataupun lebih lagi daripada orang penduduk kat sana. Profesor Madya Dr. Shahnom Muhammad Shah merupakan pensyarah di Fakulti Muzik UiTM sejak hampir 30 tahun yang lalu. Beliau merupakan rakan sekerja Muzaffar ketika bersama-sama di Fakulti Kajian Seni Lukis Seni Reka dalam Jabatan Muzik sekitar tahun 1990. Arwah ibu saya telah menunjukkan saya satu artikel dalam majalah. So, this is a Malaysian pianist who is in Paris. Sebab ibu saya kenal dia, saya tak kenal dia. So, saya pun baca artikel tu. Saya tak sangka pula that in a few years time, dia akan bekerja bersama saya. So, Encik Muzaffar pun, dia pulang ke Malaysia juga kerana ibu bapa dia yang ingin melihat dia bekerja di Malaysia. So, kebetulan masa tu, UiTM was salah satu daripada institusi pengajian tinggi yang menawarkan muzik. Berkat minat yang menggunung dalam bidang muzik, Muzaffar telah berjaya membuktikan bahawa dengan tekad dan usaha yang bersungguh-sungguh, pasti akan mendatangkan kejayaan yang diimpikan.
pelbagai pengiktirafan telah beliau peroleh hasil daripada usaha gigihnya. Saya banyak degree dah yang saya dapat. Sebelum dapat kerja di konservatoire ini, ramai yang ingin kerja yang samalah. Tapi director yang menengok credentials, apa yang kelulusan semua, dan dia rasa kelulusan saya itu yang paling sesuai untuk post itu. Jadi I got the job, and mulai dengan hari itu dia hantarlah students mengikut kelulusan saya. Pengiktirafan dia dari segi klasikal memang sana lagi appreciate lah daripada orang sini. So abang saya lebih senang kalau di sana untuk memain klasikal. Piano ni yang sebenarnya dibuat pada tahun 1913. Semua itu all handmade lah. Jadi saya belikan dah it's a used piano, tapi saya restored it, fully restored. Yang sebenarnya it was a friend of mine, kawan saya yang hendak saya cuba. Dia malu nak cuba piano-piano tu semua. Kata dia, datanglah dengan saya nak beli piano. Jadi saya pergi dengan dia, saya terjumpa piano ni. Akhirnya saya yang beli, bukan dia yang beli piano ni. Saya sekarang nak pergi kerja sebab mula dalam masa 10 minit lagi. 10 minit punya perjalanan aja dari rumah saya. Kini Muzaffar menjawat jawatan profesor di sebuah pusat akademik muzik Conservatoire Maurice Bocquet yang terletak di Noisy-le-Grand, Paris. Akademi Muzik Conservatoire merupakan sebuah tempat untuk melatih para pemuzik mendalami kemahiran seni mereka secara individu atau secara kolektif. Konservatoire ini beroperasi seperti sekolah akademi biasa. Kebanyakan pembelajaran di konservatoire bermula dari peringkat kanak-kanak hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Dengan adanya akademi seperti ini, para pelajarnya dapat memperolehi ilmu beserta latihan artistik kesenian tinggi. Seterusnya akan melahirkan pengamal muzik yang baik dan profesional. Qu'est-ce que vous avez apporté donc, bon, déjà, de par votre expérience de concertiste, d'instrumentiste, donc, qui a une carrière, donc c'est un énorme enrichissement pour les élèves. Donc Muzaffar apporte beaucoup par son expérience. Également donc, des élèves qui sont heureux d'aller dans sa classe parce que voilà, il a ce qu'on appelle le feeling, c'est-à-dire qu'il s'entend vraiment très bien avec tous les élèves. Muzaffar telah membuktikan bahawa beliau adalah antara pengajar yang berjaya melahirkan anak-anak didik yang cemerlang dan dapat dibanggakan. Hampir kesemua anak murid di bawah pimpinan beliau mencapai standard tinggi dalam aliran muzik yang dipelajari, khususnya muzik klasik Eropah. Ilan Elbas sudah mengikuti pengajian kelas muzik bersama-sama Muzaffar sejak berusia 7 tahun lagi. Selama 10 tahun bersama Muzaffar dalam pengajian muzik klasik secara berterusan, kini Ilan sedang mengikuti pengajian muzik peringkat tertinggi kebangsaan di Conservatoire National di Paris. Dia datang ke kelas saya, umur dia 7 tahun. Nampaklah betul, dia tu betul-betul sukakan muzik dan bukan parents dia yang hantar.
Jadi sekarang dia masuk, dia dah buat entry exam, dia masuk konservatoire yang paling besar di Paris, Konservatoire Nasional. Dan dia akan memulakan kelas dia di sana ini bulan September yang akan datang ni. Jadi saya rasa banggalah sebab saya sendiri yang form dia dari kecil dulu. Vous étiez professeur dans ce conservatoire qui était à côté de chez moi et j'étais très désireux d'apprendre le classique avec un grand professeur et il s'est trouvé qu'il y avait un grand professeur à côté de chez moi. Donc le destin a bien fait les choses. On a beaucoup travaillé Bach, on a beaucoup travaillé Beethoven, Chopin, les grands compositeurs, cette période-là, le baroque. Mouzaffar, c'est un très bon professeur pour travailler tout ce qui est son, le son du piano, la technique un petit peu aussi, mais toujours en restant avec une grande musicalité. Okay, bagi saya Encik Mouzaffar kalau dari segi main piano teknik dia memang sangat baik lah ya. Technically he is sound, musically he is sound juga. So dia ada package dia sendiri dan dia banyak buat persembahan juga yang telah membantu. Tapi di sebalik itu bagi saya Encik Mouzaffar juga merupakan seorang profesor piano yang baik. He knows how to teach. Dia tahu macam mana nak mengajar piano, dia tahu macam mana nak memotivasikan pelajar. Even masa dia mengajar di ITM dulu pun memang dia sangat disayangi oleh pelajar-pelajarnya kerana menggunakan teknik-teknik yang berbeza. Walaupun mendalami muzik klasik Eropah sejak sekian lama, namun hasil didikan daripada orang tuanya dahulu yang menitik beratkan asal-usul dan jati diri bangsa, tidak mungkin sesekali Mouzaffar melupakan muzik kesenian Melayu yang sudah sebati dan menjadi trust di dalam jiwanya. Apa yang saya nampak di sini, unfortunately, bukannya muzik tradisional yang sebenarnya yang dibawa ke Perancis untuk ditunjuk. I was shocked because I was invited ke UNESCO buat Malaysia. There was a traditional show lah, kononnya traditional. Saya tengok yang ini bukanlah song tradisional. Dia orang ganti semuanya. Semuanya koreografi yang baru, main lagu TDC. Tak ada, main electric guitar. Tak ada satu pun nampak bonang, tak ada satu pun nampak gong, tak ada satu pun nampak gamelan instrumen, tak ada langsung. Donc le concert initialement prévu à l'UNESCO, donc ça je peux en parler. Donc oui. Donc le 24 mai a été reporté. Oui. Donc il a été reporté donc à Noisy-le-Grand dans le cadre de l'église Saint-Sulpice, une église du XIVe siècle, donc qui est magnifique. Et donc à l'occasion, Mouzaffar jouera le 2 juillet en l'église Saint-Sulpice les 2 concertos de Bach qui étaient prévus. Donc voilà. Saya solis lah, saya mengambil peranan solis yang bermakna saya main piano. Lepas tu my director will be standing conductor dengan orchestra dia. Orchestra is a string orchestra. So hanya instrumen macam violin, viola, cello dan double bass sajalah. Tak ada no wind instruments, tak ada, because it's Bach concerto.
2 Julai 2017, Muzaffar telah mengadakan konsert beliau bersama-sama tenaga pelajar dari Konservatoire Maurice Baquet. Konsert bersempena ulang tahun hubungan diplomatik Perancis-Malaysia ke-60 tahun telah berjaya menarik perhatian para penonton dengan alunan piano muzik klasik yang dimainkan oleh Muzaffar. Lebih istimewa lagi, konsert ini turut menggabungkan muzik klasik Eropah dengan alunan gamelan. Ternyata, gabungan timur dan barat ini berjaya memberikan aura tersendiri serta mempesonakan seluruh penonton yang hadir. Saya telah dijemput untuk mengambil bahagian dalam konsert itu sebagai pemain gamelan sebab salah satu daripada karya yang dipersembahkan adalah memang khas dipilih karya gamelan Melayu. So, karya yang bertajuk Gambuh Menyanyi telah dipilih dan digubah semula oleh Direktur Konservatoire Maurice Baquet, Encik Eric, di mana beliau telah masukkan part gamelan di dalam gubahan karya tersebut. So, Encik Muzaffar jemput saya sebab dia tahu saya memang giat terlibat sebagai pemain gamelan Melayu. Saya rasa alhamdulillah karya itu memang diterima oleh penonton-penonton yang datang menyaksikan. In fact, kalau nak ikutkan, saya rasa karya itu lebih menarik perhatian mereka sebab karya-karya yang klasik barat tu mereka dah biasa. So bila kita bawa karya sebegini, lepas tu ada alat gamelan pula kat situ. Lepas tu gabung pula dengan piano, klasikal piano, gabung dengan orkestra, lagi menarik perhatian. Saya tak terikut sangat kadang-kadang. Itu terus terang saya cakap. Sebab banyak sangat. Oh, ada konsert. Saya dah tak terikut. Lantaklah. Saya kata. Sebab dia akan praktis. You know. Sekarang ni saya in Europe banyak. Sekarang saya ada konsert yang ni nak buat di sini di Perancis. Sama saya pergi ke Jakarta. Saya ada konsert in Jakarta with a singer friend of mine dan solo juga. Lepas tu saya kena balik sini ada konsert di Germany. Kejayaan ini sudah pasti membuka mata para penggiat seni muzik di Eropah, khususnya di negara yang terkenal dengan Menara Eiffel ini. Nama Muzaffar semakin mengharum dan kepakarannya dalam seni piano kian terserlah. Pensyarah di sini juga mengakui yang beliau berasa amat teruja dan bangga kerana dapat berguru dengan seorang mentor yang telah mencipta nama di Perancis dan berjaya membuktikan keunikan bakatnya yang luar biasa. Moi j'ai rencontré Muzaffar ici et je trouve que c'est une super pianiste et une super personne sympathique et avec beaucoup d'énergie. Et dans son jeu c'est pareil. Moi ça me choque pas du tout que quelqu'un de non européen joue de la musique de Bach. Enfin moi je pense que la musique est universelle et qu'il y a pas de frontières. Tout le monde peut jouer à la musique qu'il veut. Donc voilà, Muzaffar, c'est pas la première fois déjà qu'on joue ensemble. On avait joué déjà à l'UNESCO, les concertos, voilà. J'ai trouvé que c'est très très bien, c'est très propre, c'est très musical. Et ça me plaît beaucoup, ça me touche beaucoup. Et même en étant en orchestre du conservatoire, c'est pas un orchestre professionnel, mais on arrive quand même à faire de la musique. Et ça, c'est très bien. Et voilà. Et l'autre question, l'histoire de
de ne pas être européen et jouer de la musique de Bach et Déjà, moi, je ne suis pas européen non plus, je suis brésilien. Et je trouve que la musique, justement, elle est universelle et elle parle pour elle-même. Donc, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de... Voilà, on est tous touchés par la musique. Et ça, on n'a plus d'identité, quoi. Macam abang saya, alhamdulillah dia tak lupa diri. Dia tahu dia orang Melayu, dia tahu dia orang Malaysia. Jadi harumkan nama Malaysia kat sana. I'm a Malay, kata. Masa dia bekerja di UiTM pun, bila dia keluar masa tu, dia selalu bawa nama universiti dan juga nama negara. So akan dan bakatnya, as I said lah, dia memang bagi saya terkenal lah di luar negara. Saya balik ke Paris meninggalkan Malaysia sebab saya terasa bakat saya lebih dihargai di sini, lebih dikenali dan saya boleh go further, mendalami lagi dalam bidang yang saya suka ini lebih jauh lagi dan membawa nama Melayu ke peringkat antarabangsa. Semoga suatu hari nanti nama Muzaffar Abdullah bakal meniti di bibir rakyat Malaysia dan dikenang sebagai anak tempatan yang berjaya bergelar pemain piano antarabangsa. Seterusnya anak muda ini mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dan menjadi kebanggaan kita semua.